us biarpun cuti. Hello, selamat pagi. Morning, I see Cik Azam. Selamat pagi. Assalamualaikum Cik Azam. I see Cik Faris, very familiar faces. Morning. Buwana, Good morning. morning. Good Morning, morning. Tahira. Shamimi is also a very familiar face. Thank you, Shamimi, for coming this morning. Good morning, everyone. Good morning, madam. Good morning. Thank you for joining us all. Rasanya Shamimi tak pernah miss kalau ada webinar. Betul. I number one, I akan cari. Terima kasih banyak. Thank you so much for your support, Shamimi. Okay, mungkin dalam chat box boleh just a brief kenalan for yourself. Good morning. Oh yeah, good morning everybody. Yeah, I'm from where are you are tuning from? Di mana? Mungkin kamu masih baru bangun tapi bangun still listen to our webinar today. So terima kasih. Ya, morning all. Wah, ramai kamu. Ada lagi we're still waiting. Macam ada ramai lagi masih mau masuk. So in the meantime boleh juga dalam chat box let us know what your name is. Mungkin kamu ready juga lah what kind of questions that you have for our speaker today. Itu nantilah. Tapi maybe you can just chat in the chat box. Dari mana? Good morning. Tuning from Penang. Wah, selamat Hari Malaysia semua, betul. Selamat Hari Malaysia, 16 hari bulan September. Pun hari Sabtu, awal juga kamu bangun to listen to our webinar. Terima kasih for joining us. Minta maaf kalau saya punya as the moderator for today, saya bercampur-campur sedikit lah kan. Okey juga kan? Ada dari KL juga. Salam pagi Farid dari Sepang. It's okay, you're on your phone, but thank you for tuning in. Tengah driving, please be safe on the road. Di mana-mana kamu pergi. Hello Raz, everyone, I'm excited for this talk. We'll start working soon. Yes, saya rasa ini punya webinar penting juga bagi semua pihak lah, terutamanya yang mungkin baru mau masuk kerja seperti si Rasni yang baru 24 years old, mungkin mau cari kerja sudah. Nasir from NGO Kasih. Thank you for joining us. I mean, as a person who wants to. Hi, Amir. Siapa tu? Amir, my tomahawker. Hi, Assalamualaikum. Sultan Nair, thank you very much for joining us. He's a master student from UUM. Hopefully you'll find something of academic merit in our webinar today. Thank you for joining us. Welcome. Thank you, Sultan Nair from Negeri Sembilan, and master student. Yes. All NGO Kasih. Thank you for always supporting us. And Syamimi, yes, good morning. Selamat Hari Malaysia. Recruitment analyst from KL. Oh, ramai dari KL. Sabit Jaya Azam. Oh, good morning. Tiong Chi. Syamimi. Hello, Cik Azam. Nice to know familiar name. Yelah, Cik Azam tu otai. Siapa tak familiar? I will make him tak. Kalau I ada salah silap ke, ada additional information, make him co-host. Assalamualaikum, selamat pagi daripada Sabah. Waalaikumsalam. Huawei. Nama dia Huawei, tak apalah. Dia bagi salam, terjawab ni. Sekarang ada 30 lebih partisipan sudah. Actually masih ada lagi yang still coming into the Zoom call. Jadi kita bagi lagi 2-3 minit lah. And then throughout the session mungkin ada lagi akan join. So we give another 2 minutes. Macam minutes. saya ada coaching appointment with you kan, Buana kan? Besok ke? Yes. From September. Tomorrow. 10:30. Thank you for coming, Buana. Kamu di? Yeah, thank you for coming. Yeah, memang I ada. I check my calendar. Okay, thank you. Thank you for the support. Okay, give it another 1 minute. Wah, ramai kamu orang. Selamat Hari Malaysia semua. Yes, Amir. Selamat Hari Malaysia.
To those of you who Amir just joining Amir joining from joined, London, is it? yeah, let us know where you are joining in from. Where are you now? You're always everywhere, overseas, right? London lah, Manila. So today, where are you joining from, Amir? Letak kat chat box je. Okay, so saya bagi lagi 1 more minute, and then kita start lah kan? Are you guys okay with our audio? So kalau okay, bagi thumbs up sajalah. Thumbs up that you guys can hear, boleh dengar, and it's clear, me as the moderator, and we have our special guest, Puan Tahira. Oh, good morning. Hi Faiza from Sentul. Pramila, thank you. Thumbs up. Good morning everyone. Masih di Malaysia, Nabila. Roy Rafiq, Roy. Siapa itu? Mana sudah tu? Hello from Elmina. Hello. Okay, so saya rasa saya start Siapa tu? dulu. From Elmina. Elmina, Okay lah, yes, Syafiq. belanja nasi Yes. lemak I kat Elmina juga. Dan nasi lemak bukan Okay. 1911. Masih ada lagi yang masuk di webinar. Okay, so before we carry on with the session, first of all, saya mau mengucapkan terima kasih sudah meluangkan masa pada hari ini, walaupun cuti 16 hari bulan September, tapi it's a Saturday and you're up here early with us. So kami sangat-sangat berterima kasih for joining us, for supporting us. And before I introduce our guest speaker and our special guest, I am Jennifer. I am the program officer for Serata. And Serata, if you may or may not know, is an NGO, sebuah NGO based di Kota Kinabalu, Sabah. And Serata stands for Society for Equality, Respect and Trust for All. Kami actually NGO yang masih lagi kecil, tetapi for the past couple of months, we have been working on labor issues, terutamanya regarding the Sabah Labor Ordinance and the differences, and also on the Employment Act also lah, and all for to improve the well-being and the welfare of employees di Sabah, kesadaran dan juga untuk mengetahui juga lah hak-hak sebagai pekerja. So without further ado, I would like to introduce our guest speaker. I think you may or may not know her because you've joined our webinar and support her. We have Puan Tahira Manisa from Nasara Consult, and she'll be delivering the presentation for today. So maybe kalau yang boleh tekan your emojis, just a clap kah, apakan thumbs up, just so that you can hear us clearly. Yeah, and with support ataupun di chat box pun boleh. Just say yes, happy to be here or whatever you're feeling today. So terima kasih. And yes, thank you. Thank you for your response and support. And over to you. Over to you, Puan Tahira. Hey, thank you so much. Assalamualaikum. Good morning. Thank you so much for joining us on your public holiday. So in the spirit of Hari Malaysia, today we're going to talk about the hak asasi pekerja di Malaysia. So without further ado, I'm going to close my camera to conserve bandwidth, and I'm going to share my screen on the your hak sekejap screen itu pun sudah ke belakang. Okay, let me now share my screen. If you can see it, put up an emoji, a smiley emoji. Boleh nampak? Okay, all right. So let's begin. All right. So today I'm going to talk about hak-hak yang ada di dalam kontrak kerja. Okay. So mostly that will cover semua hak yang ada di tempat kerja ni, cara-cara majikan kadang-kadang menindas kita dan sebagainya. Dan juga saya akan touch on satu point yang sangat penting.
tentang scammer. Boleh nampak kan? Slide ni, nampak tak? On the scammer tu. Yep, nampak. Alright, okay, so scammer ni, job scammer ni, okay, berada di mana-mana. Online ada, dalam social media ada, dan kadang-kadang dia tiba-tiba timbul dalam you punya email inbox. So, macam mana kita nak pastikan sama ada sesuatu tawaran pekerjaan tu betul atau it's just a scam? Okay, dia ada beberapa kriteria kat sini. Ini penting ya, tuan-tuan dan puan-puan. Selalu yang kena scam ni bukan sahaja anak-anak muda, bukan sahaja fresh graduates, tapi juga orang yang sudah berpengalaman. Scammer akan attack orang-orang yang dia tahu adalah vulnerable. Sebab sebelum dia scam, dia buat homework dulu tentang you. Alright? So first of all, yang tawarannya nampak bagus sangat. It looks too good to be true. It looks like, like for example, an entry-level job for a civil engineer, for example. Selalu gaji untuk entry-level for senior engineer di Semenanjung is about 3,500. Adalah perks dan sebagainya. Basic salary is about 3,500 lah, or 4,000. Tapi kalau dia bagi you 10,000 ringgit for an entry-level position, there is something wrong there. Of course, you might feel happy, tapi cuba you tengok dia punya term and conditions of employment. Bila dia buat tawaran tu, baca dia punya terma dan syarat tawaran tu dulu. Kalau you tak faham atau you was-was, sila bawa kepada orang yang lebih arif tentang perkara tersebut. Sama ada kawan atau saudara ataupun siapa-siapa yang you rasa akan faham terma dan syarat tersebut, baca elok-elok. Ada kadang-kadang you tak pernah pergi interview, tak pernah dipanggil interview, you tak pernah apply pun tiba-tiba mendapat tawaran. Be careful of this. Sebab tidak ada majikan yang genuine, tidak ada majikan yang betul-betul yang akan memberikan tawaran pekerjaan tanpa menemu-duga kandidat tersebut. Dia kalau dia nak offer anyone, dia mesti akan interview calon tu dulu. Sama ada online ataupun offline, face to face, dia mesti nak jumpa dulu sebelum dia offer. Tidak ada orang yang akan panggil kerja tanpa offer, tanpa temu-duga. Syarikat meminta bayaran daripada pemohon, itu satu red flag yang sangat-sangat besar. Kalau anda memohon kerja ataupun anda ditawarkan kerja, tidak sepatutnya anda membayar sebarang bentuk yuran kepada sesiapa pun, ejen, pengiklan, majikan, no. That is the very big red flag. Kadang-kadang bila anda mendapat tawaran ataupun panggilan untuk interview dan sebagainya, anda nak buat Google search, okay, nak research pasal company ni, bila buka Google, cari dalam Google, dia punya finding was a bit fishy. Mungkin bila you tengok website company ni pun, website dia tu macam gambar dia daripada Canva ke, okay, details dia very generic, okay, you don't even know where the address is, yeah. So these kind of companies, be very careful. Sebab nak menubuhkan syarikat sangat senang, pergi SSM, register, itu sahaja. Dia boleh create apa saja nama syarikat yang nampak best. Okay? Dia boleh namakan syarikat dia Ethereal Success Sendirian Berhad, for example. Tapi sebenarnya syarikat itu tak wujud. Mungkin ia adalah satu instrumen untuk apa? Untuk pemerdagangan manusia. Human trafficking. Okay? Kalau syarikat-syarikat yang kononnya memberikan anda tawaran kerja atau peluang kerja, dia ada typo, dia nampak tak profesional cara dia menulis, just buang tong sampah. Okay, ignore lah. Masuk tong sampah, lepas tu buang tong sampah terus. Ya, sebab syarikat ataupun agensi yang mencari pekerja, recruitment agency, kalau digunakan bahasa Malaysia dia akan up to standard. Kalau digunakan bahasa Inggeris, the English must be really, really up to par business English.
Tak ada typo error, tak ada cara bercakap tu macam cara bercakap di pasar. Kemudian pihak yang menawarkan kerja, dia minta data sulit pemohon. Dia minta you punya perbankan online, dia selalunya sekaligus dengan bayaran ni lah. Dia minta bayaran, dia minta you punya account number, PIN number dan sebagainya. Syarikat begini, memang tidak jujur. Dia sebenarnya bukan nak menawarkan anda kerja, tapi mungkin dia nak hack into your personal account, probably hack into your social media accounts as well, not just to steal your money, but also to steal your identity. Ada juga syarikat, dia interview juga. Konon-konon nak menjual ensiklopedia. Zaman sekarang ada ke orang beli ensiklopedia yang besar-besar, berat-berat tu? Semua online kan? Tapi konon syarikat ni dijual ensiklopedia. Kemudian dia interview macam biasanya, macam lazimnya. Lepas tu bila anda melaporkan diri, tiba-tiba skop kerja lain daripada apa yang dia suruh anda buat. Masa dia tawarkan dulu, dia kata anda akan menjadi marketing executive. Tapi bila anda melaporkan diri, dia ada bagi kerja lain pula. Kerja pun yang bukan-bukan yang anda rasa memang luar daripada jangkaan dan luar daripada kebolehan anda membuat. Ada juga syarikat yang menawarkan pekerjaan lisan sahaja, cakap sahaja, tak ada kontrak. Ada juga yang di mana pekerja dipaksa membeli produk syarikat. Terutama sekali yang ensiklopedia ni lah, be very careful ya. Saya bukan kata semua penjual ensiklopedia tu penipu, tapi selalunya aduan yang kami terima, penjual ensiklopedia ni selalunya dia ada tujuan lain. Dia akan paksa pekerja membeli produk syarikat. Kemudian kalau pekerja tu kata dia tak nak beli, tak guna benda ni kan, dia akan potong gaji pekerja tu. Dia akan potong gaji pekerja tu. So apa sebenarnya tujuan syarikat begini? Aktiviti mereka yang sebenarnya adalah dipanggil money laundering. Money laundering ni, silalah Google apakah bendanya. Jadi kalau anda memberikan account number anda untuk money laundering ni, anda juga terlibat sama, boleh dikatakan bersekongkol dengan syarikat ini, dan apa-apa tindakan undang-undang termasuk hukuman penjara yang dikenakan boleh juga kena pada anda. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, be very careful ya bila you receive. Saya tahu sekarang ni, especially pasca COVID-19 ni, kita nak cari kerja susah, kita nak berniaga susah. Jadi kadang-kadang tawaran-tawaran ni kita rasa macam satu breath of fresh air. Kita rasa macam bila ada tawaran-tawaran sebegini, kita rasa Alhamdulillah ada rezeki. Tapi be very careful Kadang-kadang sesuatu yang nampak macam rezeki ni sebenarnya bala. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan menerima sebarang tawaran pekerjaan yang seperti ini, yang nampak macam terlalu bagus, yang meminta data-data peribadi, yang ada red flags kat situ, dia nampak fishy. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa lebih baik jangan dekati, jangan dilayan orang-orang sebegini. Sekarang ni macam makin banyak sudah kan. Benar. Now they're being even more creative sudah. Cara macam mana employers trying to cheat these people yang mau mencari kerja tetapi tidak memberi kontrak satu, dan memberi types of kerja yang actually senang saja mau dapat ni duit, tetapi bila they catch your interest in wanting to buat itu kerja, itu di sana ada orang scam lah. And di sini I want to just a quick clarification dari someone in the chat box. Maaf Puan, boleh explain further maksud Likopedia? Tetapi I think if I can mention, it's encyclopedia, right? Sebut tadi, correct me if I'm thank you. Dia encyclopedia ni, dia macam, sekarang ni kan kita ada Google. Saya rasa dah 20 tahun kot Google ni ada. Atau lebih kot.
Jadi kalau kita nak tahu sesuatu, nak tahu maksudnya, contohnya bila saya cerita pasal scammer ni, okay, anda boleh akses Google dalam smartphone, okay, you pergi key in the word scammer, dekat situ macam-macam explanation, artikel, contoh-contoh apa ni scammer. Kadang-kadang ada juga artikel yang berguna ataupun informasi yang berguna daripada Bank Negara Malaysia, daripada PDRM, daripada MACC tentang scammer ni. Bacalah. Ya, MCMC juga ada Multimedia Commission. Jadi ensiklopedia ni sebenarnya adalah buku yang mana mengandungi informasi, dan ensiklopedia ni popular di zaman 80-an. Dia tak popular lagi sekarang sebab dia tebal, berat dan susah nak dibawa ke sana kemari. Dan ia sangat mahal. Dulu tahun 80-an boleh jadi sampai 15,000 harga satu set ensiklopedia ni. Jadi benda ni sebenarnya redundant, dah tak dipakai. Jadi apabila ada company yang push you untuk menjual ensiklopedia, sebenarnya benda tu ada something else lah. Dia ada tujuan lain di sebalik tu. Sebab sekarang orang dah tak pakai ni ensiklopedia ni lagi. Tapi saya tak kata semua penjual ensiklopedia tu scammer. Mungkin ada yang okey, tapi kebanyakannya dia disguise. Sebab saya pernah diadukan pada sebab saya pakai runding kan. Ada pernah orang tanya saya nak buat macam mana. Bila dia tunjuk pada saya contoh kontrak atau tawaran yang dia dapat, memang saya tengok, ini nak makan orang ni. Kan? Begitulah ceritanya. Okay, can we move on? Thank you so much. And also to the participants, thank you juga, tolong Mr. Sultan, encyclopedia ada dia punya ringkasan di sana, dan juga Syamimi, thank you for your help also lah. Hope that clarifies things to Faiza. So kita teruskan dulu and for other questions yang sudah ada dalam chat box, nanti kita revisit towards the end of the session ya. Thank you, teruskan. Okay, jenis-jenis pekerjaan. Kita ada 3 jenis pekerjaan yang saya akan bincangkan dalam webinar hari ini. Okay, jenis-jenis pekerjaan adalah diklasifikasikan mengikut undang-undang. Kita ada pekerja sepenuh masa. Sepenuh masa ni full time work. Ya, dia macam kebanyakan daripada kita lah. Pergi office, jabat ataupun pergi kerja yang 9 hingga 5, 8 jam sehari. Okay, dan biasanya dia berstatus tetap ataupun FTC, fixed term contract. Apakah dia FTC? Okay, contohnya biasanya dalam industri oil and gas. Oil and gas biasanya dia akan ambil orang dalam dia bagi kontrak berstatus tetap, tapi dia tak forever. Dia kalau macam kilang, dia selalunya berstatus like forever lah sampai you pencen. Tapi kalau oil and gas, sebab dia tertakluk pada projek. Construction pun macam tu juga. Dia tertakluk pada projek, so dia akan bagi you fixed term contract. You akan kerja sepenuh masa, tapi kontrak setahun atau kontrak 2 tahun, ataupun kontrak mengikut jangka hayat projek tersebut. Ya, okay, ini tetap dikatakan sepenuh masa. Separuh masa adalah kontrak ataupun adalah mode pekerjaan di mana pekerja hanya bekerja antara 30 hingga 70% waktu bekerja tetap. Ya, dan boleh berstatus tetap atau kontrak jangka tetap. Maknanya separuh masa ni dia boleh continue sampai umur dia 60 sampai dia retire, ataupun dia boleh on contract. Ada yang kontrak 6 bulan, ada yang kontrak setahun. Ya, biasanya separuh masa ni orang yang bekerja dalam bidang F&B, food and beverage, retail, biasanya barista, ataupun kalau kita pergi supermarket, kita tengok ada orang yang promote barangan kat situ, promoters, dia akan kerja separuh masa, tapi dia adalah pekerja tetap. That means dia boleh ada appointment sampai dia pencen, ataupun dia boleh on fixed term contract. Ini pun variable juga. Okay, gig dengan freelance ni adalah bukan bekerja. Gig dengan freelance ni dia sebagai kontraktor. Jadi contohnya kalau ada setengah-setengah orang, dia menjadi translator, atau dia menjadi ghostwriter, atau dia menjadi illustrator. Dia akan offer services dia atas dasar kontraktor. Macam saya pun kira freelance lah juga. Walaupun saya di firma, tapi kira freelance sebab bila saya bekerja dengan mana-mana syarikat, saya bukan pekerja dia. Okay, saya akan invoicekan untuk apa yang saya buat untuk mereka, dan mereka akan bayar saya yuran, fees, bukan salary.
Maknanya saya tak dapat EPF, SOCSO dan sebagainya, saya cuma dapat fees. Dan saya tidak terikat, saya bebas berkhidmat dengan mana-mana klien sahaja. So, gig dengan freelance ni adalah satu mode pekerjaan pilihan di di Amerika Syarikat dan di Eropah sekarang ni sebab dia memberikan kebebasan kepada pekerja. Okey, nah sekarang kita cerita benda-benda yang best-best ni. Okey, apakah benda-benda yang kita kena hati-hati apabila kita mendapat tawaran pekerjaan? Tuan-tuan dan puan-puan, terma-terma wajib yang ada dalam kontrak perkhidmatan ni, Sabah, Sarawak, Semenanjung sama sahaja. Dia ada beberapa terma yang wajib ada. Kalau tak ada, red flag, kena query company tu kenapa tidak ada. Perkara yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, yang you kena tengok adalah sama ada kontrak you ni, macam mana ayat tu, macam mana is worded. Sama ada dia contract of service atau contract for service. Kalau kita ghostan balik sedikit, kita tengok ya, pekerja sepenuh masa dengan separuh masa ni, dia adalah pekerja. Gig dengan freelance ni bukan. Dia adalah kontraktor. Jadi sama apabila kita mendapat kontrak for service. Ingat kontrak for service adalah kontrak untuk services, bermakna you bukan pekerja. Contract of service bermakna you adalah pekerja. So contract of service ni boleh kontrak yang forever and ever, perpetual sampai you pension, ataupun kontrak yang ada fixed term, setahun, 2 tahun dan sebagainya. Yeah? It could also be part-time, it could also be full-time. But why I say be very careful with this wording is because kalau dia bagi you contract for service, bermakna you bukanlah pekerja syarikat tersebut. Kadang-kadang ada syarikat ni, dia nak menipu you tau. Dia nak mengabu mata dekat situ. Nanti bila you masuk kerja, dia tak bayar EPF, dia tak bayar SOCSO, apa-apa berlaku pada you, dia buat bodoh. Aksiden berlaku kat tempat kerja ke, gangguan seksual berlaku kat tempat kerja, dia akan buat bodoh dia buat deg. Kenapa? Sebab dia kata you contractor. Tengok kontrak you tulis contract for service. You bukan pekerja kita. Masa interview manis mulut. Tapi bila sudah masuk kerja, sebab itu be careful apa yang dia tulis kat situ, contract for service atau off service. Kalau yang biasa kontrak pekerjaan ini dinamakan contract off service. Jadi dia ada tempoh percubaan, probation period. Kadang-kadang kalau fixed term, yang kontrak pendek-pendek setahun 2 tahun tu dia tak ada probation, tak apa. Yang itu tak apa ya. Kalau tak ada probation tak apa. Kadang-kadang kontrak untuk senior position pun dia tak ada probation, tak apa. Tapi kalau ada, maknanya you adalah pekerja lah. Ya? Tapi tempoh percubaan dia kena clear. Berapa lama tempoh percubaan tersebut? And kalau you nak resign atau dia nak berhentikan you, berapa lama notice? Itu kena clear ya. Gaji pokok, allowance, commission jika berkenaan kena state dalam kontrak. Kalau tak state dalam kontrak, koyak, buang tong sampah, jalan kerja lain. Gaji pokok dan allowance ini sangat penting ya. Mesti ditulis dalam kontrak. Skop pekerjaan. Kalau kita panggil apa? JD, job description. Sekurang-kurangnya, skop pekerjaan yang asas tu kena diberitahu. Kalau you apply sebagai HR executive, you diberi tawaran sebagai HR executive, apa skop kerjanya yang penting? Ataupun dia selalu attach dekat belakang appendix job description. Kalau tak ada, buang tong sampah. Ni saya cakap betul ni. Bukan kata kita tidak bersyukur dapat tawaran kerja. Tapi lebih baik kita berhati-hati sebab kalau sudah dapat kerja dengan majikan-majikan yang tidak mengikut undang-undang, nanti dia punya sengsara tu lebih teruk daripada tak ada kerja. Okey? Tengok skop pekerjaan. Skop pekerjaan tidak boleh berbeza. Kalau dia dalam tawaran tu, dalam iklan dia kata macam ni, dia interview you, dia pun cakap, okay, kerja you this. Skop pekerjaan atau JD yang dia append to your offer letter must be the same. Nanti jawatan you, pekerjaan you mesti mengikut skop yang sama. Faedah berkanun. Okay. Statutory benefits. Seperti apa? Tuan-tuan dan perempuan. Saya buka soalan. Faedah berkanun tu apa? Siapa yang tahu faedah berkanun tu apa? Subject tu SOCSO, NPF, ada siapa yang tulis kat sini?
Okey, Ada siapa yang tulis tu soalan. betul? Berjalan pula benda ni. Okey, SOCSO and EPF, ya betul. So SOCSO and EPF itu adalah faedah yang berkanun. Lain-lain faedah yang berkanun adalah annual leave, cuti tahunan, cuti sakit, cuti hospital. Semua tu mesti diberikan oleh majikan. Wajib. Jadi kalau benda yang wajib ni, okay, tidak ditulis dalam kontrak, hati-hati. Ya, saya tahu undang-undang dia override, dia supersede kontrak, saya faham. Tapi be very careful lah. Kalau dia tak tulis dalam ni, Kang besok maybe kalau you sakit, dia tak bagi you cuti. Ataupun kadang-kadang ada majikan kan dia pelik tau. Dia bagi apa? Prorated sick leave. Dia cakap kalau belum confirm, tak boleh dapat sick leave. Kalau dah confirm, dia ikut perkhidmatan. Kalau you baru berkhidmat 7 bulan, maka you dapat prorated sick leave. Rubbish, nonsense. I tell you this. Okay. Cuti tahunan, annual leave, boleh diproratakan. Ya. Dan kelayakan cuti tahunan hanya diberikan setelah 12 bulan berkhidmat. 12 continuous months of service, 12 bulan berterusan. Jadi kalau tahun pertama anda bekerja tak dapat cuti tahunan, majikan tak salah. Sebab akta kerja, Sabah Labour Ordinance, Sarawak Labour Ordinance dia mention kat situ, continuous. Okay? Jadi bulan yang ke-13 selepas anniversary anda berkhidmat setahun baru dapat annual leave, itu tidak salah. Tapi sick leave, cuti sakit bermula daripada hari anda bekerja, the date of joining. Dan cuti sakit tidak ada prorata, tuan-tuan dan puan-puan. Dan dia tak kira you confirm, tak confirm, dia tak kira. Cuti sakit tetap kena bagi. Jadi contohnya lah, kalau you join, and cuti sakit ni dia bukan ikut anniversary of your service tau, dia ikut calendar year. So contohlah, you dapat offer kerja ni, you join 1 Disember 2023. Berapa you punya kadar cuti sakit ni? Sehingga 31 Disember. At the end of that calendar year, berapa? So when you first join tu, berapa you punya cuti sakit? Siapa yang tahu? Tahun yang pertama, berapa cuti sakit? Siapa yang tahu? 14 hari kan? Jennifer tahu kalau Sabah Sarawak berapa? Sabah berapa? 14 hari kan? 14 hari. Okey. Yes, betul. Kalau dia join 1 Disember, dia akan dapat 14 hari cuti sakit. Tahu? Untuk bulan itu sahaja kerana cuti sakit mengikut tahun kalender. Dia bukan 14 hari divided by 12 kali 1 bulan. No. Nipu. Siapa yang tipu you, pergi report ke JTK. You punya entitlement is 14 days. Dengar tu semua. Your entitlement is 14 days regardless. Ikut tahunan, your yearly calendar. Yes. Yes. Kemudian kita ada faedah yang diberikan majikan. Contohnya insurance, contohnya faedah-faedah lain lah yang itu majikan bagi. Yang itu terpulang. Kalau majikan nak bagi compassionate leave, majikan nak bagi cuti kahwin, itu memang majikan punya hak. Itu boleh ubah, bagi tak apa, tak bagi alhamdulillah. Tak bagi tak apa, bagi alhamdulillah. Okey, 2 lagi faedah berkandung saya lupa. Cuti bersalin. Sabah Sarawak masih 60, di Semenanjung 98 hari. Dan cuti paternity, Sabah Sarawak belum ada, di Semenanjung 7 hari. Jadi cuti-cuti ini adalah cuti yang diberikan oleh undang-undang, mesti diberikan. Ada orang tanya saya, boleh tak kita proratakan cuti bersalin ni? Buang duit lah bayar orang tu 3 bulan. Why not kita bayar dia sebulan je. Lepas tu lagi 2 bulan kita suruh dia kerja. Saya cakap ketuk kepala majikan ni. And ilmu tak masuk tak apa. Kita buat lubang satu, kita masukkan ilmu dalam tu. Nonsense. No. Kalau faedah berkandung tu 98 hari, maka bagi 98 hari cuti. Kalau 60 hari, bagi 60 hari. Okay? Unless kalau pekerja tu sendiri, dia rasa 98 hari tu panjang, dan dia mempunyai sijil ataupun
pelepasan daripada doktor yang merawat dia tu mengatakan dia sihat untuk bekerja. Dia yang sendiri apply kepada majikan. Dia majikan, saya dah 60 hari duduk jaga baby, saya bosan. Jadi saya nak bekerja balik, boleh ke? Dan majikan boleh pertimbangkan lah kalau dia sendiri yang apply. Tapi mesti ada clearance daripada doktor dia mengatakan dia sihat. Itu dia sendiri apply boleh. Tapi majikan boleh kata untuk menyematkan kos kita hanya akan bayar anda sebulan sahaja cuti bersalin. Itu mau kena pukul tu majikan begitu. Okey, jangan pukul orang kan. Saya bukan mengajar orang you orang. Maksud saya ialah majikan macam tu you kena report ni semua hak you ni dalam undang-undang. Penambatan perkhidmatan, this is very important. Tempoh notis, nanti kita akan explain further. Tempoh notis mesti ada dalam kontrak. Kontrak tidak sah kalau tak ada tempoh notis. Tak ada kontrak yang tak ada tempoh notis. Even kontrak pekerjaan yang sampai you retire pun, dia mesti ada termination clause dekat situ. So kalau you kerja sampai you retire, maknanya sampai you 60 lah. Tapi mesti ada tempoh notis. Mana ada kontrak tak ada tempoh notis? You bekerja lah sampai umur you 100 kat situ. That is forced labor. Bayaran ganti notis ni pylon. Yang ni kita akan explain later. Persaraan. Sekarang undang-undang dia bagi umur persaraan minima 60 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat perkataan tu persaraan minima. Okay? So kalau syarikat tu menetapkan polisi dia persaraan umur 65 tahun, you tak boleh pergi report JTK. Boleh pergi report lah, JTK suruh you balik. Because minima 60 tahun. Okay, minima sahaja. Okay, maknanya syarikat boleh menetapkan usia persaraan 65 tahun ataupun anything above 60. Right? Yang tak boleh adalah anything below 60 sebab minimumnya 60. Kalau dia kata syarikat ni akan memaintainkan atau meminta pekerja bersara umur 55 tahun. Tidak boleh. Sebab the law says statutory minimum is 60 years. Faham Okey, kemudian biasanya kontrak ataupun offer letter dia akan rujuk pada handbook atau polisi-polisi syarikat lain. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bagi satu tip tip ni. Ini tip daripada expert Selalunya orang tak minta handbook. Selalunya orang tak minta copy of handbook. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, saya sarankan apabila anda apply kerja, dapat offer ataupun sebelum dapat offer tu pun, bila dia bagi anda tawaran offer letter ni, mintalah salinan handbook. Kalau dia kata, tu PNC. Bullshit. Tipu. Mana ada PNC? Kalau handbook itu mengandungi terma dan syarat atau polisi yang contractually binding, anda wajib cite atau melihat, membaca, memahami dan bersetuju dengan kandungan dalam handbook tersebut sebelum anda menandatangan untuk terima tawaran. Mana boleh benda PNC? Sebab biasanya handbook ni, terma dan syarat dalam handbook ni adalah terma dan syarat yang contractually binding. Dia mengikat anda secara kontrak. Jadi macam mana anda boleh bersetuju dan akad dekat situ, sign dekat situ, saya bersetuju dengan segala terma dan syarat. Jikalau anda sendiri tak pernah lihat terma dan syarat dia. Be very careful. So, kalau dia kata dia tak nak tunjuk handbook dia, pergi cari kerja lain. Handbook bukan sepatutnya PNC. Dia bukan sepatutnya siapa rahsia dalam handbook you. Kan? Dia nak letak apa dalam handbook tu? Kalau soal-soal gaji, soal-soal benefit, dia tak sepatutnya ada dalam handbook. Kalau dalam handbook tu, then saya tak boleh kata apalah, tapi handbook ni sepatutnya dia terms and conditions of employment. Jadi sebelum anda sebagai pekerja, bakal menjadi pekerja, sebelum tanda tangan, terma dan syarat, minta salinan handbook dia. Kalau dia rasa ada benda-benda yang dia patut tunjuk pada anda sebab anda belum sign lagi kontrak tu, take it out, bagi anda general terms and conditions, what we call GTCS. You need to know. Takut nanti bila anda sign, apa pun tak, kalau dia kata dia tak ada handbook, larilah jauh-jauh tuan-tuan dan puan-puan. Ada syarikat begitu tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dia kata dia tak ada handbook, larilah. Larilah sejauh-jauhnya. Okay? Ada faham? Saya move on
For those of you that ask some questions on the chat box, nanti kita akan go through one by one ya. So kita teruskan dulu dengan semua itu slides, baru we can go through lah. Kepada yang ada participants yang menolong answer the questions of kasih. some of them, terima kasih ya. And we carry on first. Okay. You can just keep on writing down your messages ataupun soalan, dan nanti after our Q&A, sesi soal jawab, kita akan go through it together lah. Okay. Teruskan. Ni tadi yang saya cakap ni. Saya kadang-kadang kalau bercakap kan, saya dah masuk gear 5 walaupun sepatutnya baru gear 3. Ni yang tadi saya cakap tadi, faedah berkanun ni. Okay, di dalam akta kerja, dalam SLO, semua ada. Ini adalah faedah-faedah berkanun. Dan yang paling penting, tuan-tuan dan perempuan, kalau anda bekerja separa masa, part-time, anda juga layak mendapat faedah-faedah berkanun. Jangan tertipu ya, jangan tertipu dengan majikan yang mengatakan, oh you part-time, so you tak layak dapat annual leave, you tak layak dapat sick leave, you tak layak dapat EPF. That one big bullshit. Jangan termakan cakap apa majikan seperti itu. Dalam akta kerja, dia sebenarnya peraturan-peraturan kerja. Pekerja separa masa. Okay. Employment Regulations Part-Time Employees 2010. Dia ada bagi kadar faedah berkanun seperti cuti tahunan, overtime juga, ya, kerja lebih masa, public holidays. Public holiday saya tak letak kat sini ya, tapi public holiday pun salah satunya daripada cuti ataupun daripada faedah berkanun. Kepada pekerja yang di bawah akta, kalau ikut sekarang bawah akta kerja, semua orang berbawah akta kerja. So pekerja separa masa dia layak mendapat faedah-faedah tersebut ya. So saya tahu di Sabah ada pekerja separa masa yang KWSP pun tak dapat. Salah tu tuan-tuan dan puan-puan, itu kena lapor di KWSP. Dan ingat ya, Ordinan Buruh Sabah dan Ordinan Buruh Sarawak, dalam ordinan itu ada peruntukan untuk mereka yang bekerja separa masa. Don't worry, anda tidak tertinggal di dalam hal ini. Ada di dalam tu, ada dalam ordinan tu sendiri, ada peruntukan untuk mereka yang part-time. So, hak pekerja separa masa dilindungi oleh undang-undang, tuan-tuan dan puan-puan. So, ini adalah perangkap beruang. So, asalnya webinar ni kita panggil bad traps in the contract of service dalam bahasa Inggeris. So, perangkap beruang ni kita gunakan simbolik menunjukkan bahawa jika sudah terperangkap dalam kontrak perkhidmatan yang mempunyai unfair contract terms ni, kadang-kadang kita susah nak keluar. Dia macam perangkap beruang tu lah. Kan? Okey. Yang pertamanya tempoh notis. Sila perhatikan tempoh notis anda. Ada kadang-kadang majikan dia meletakkan tempoh notis ini berbeza. Tempoh notis dia nak bagi pendek, tempoh notis yang pekerja kena bagi panjang. Contohnya, dalam kontrak perkhidmatan Cik Ahmad, majikan hanya perlu memberi notis selama sebulan untuk menamatkan perkhidmatan Ahmad. Tapi kalau Ahmad hendak meletak jawatan, beliau perlu memberi notis selama 2 bulan. Ini salah tuan-tuan dan puan-puan. Sebab dalam akta kerja, dalam SLO juga dia ada mention kat situ, tempoh notis bagi majikan dan pekerja hendaklah sama panjang. Tak bolehlah majikan tu mendapat kelebihan. Kalau dia nak berhentikan orang 24 hours. And by the way, tuan-tuan dan puan-puan, untuk akta kerja, untuk Employment Act ni dah ada amendment ni. Since the 1st of this January 2023, since 1st of January 2023, minimum notice period in any employment contract is 4 weeks. Tidak ada lagi employment contract yang boleh mengandungi termination ataupun notice clause ni yang 24 jam. Minimum is 4 weeks. Pergi tengok akta kerja. Kalau dulu you ada choice. If the contract is silent, then only they opt for this statutory minimum notice period. But now you don't have a choice anymore. First of all, Employment Act covers every single employee. As long as you're called an employee,
you're under a contract of service, it covers you. So, secondly, now that it covers everybody, right? There is no such thing as the contract doesn't have or silent and you have to imply the notice. So, because of these two conditions, right? The minimum notice period that must be given under any circumstances of employment, whether you are on a fixed term contract, on a perpetual contract, yeah, 4 weeks, 4 minggu minima. Majikan yang tak suka, apalah, dia boleh argue dekat labor court. 4 minggu minima, dia tak boleh 24 hours notice, kecuali kalau pekerja tersebut diberhentikan for special causes, for special condition. Dia ada masalah disiplin, dia melakukan salah laku, kemudian dia telah diberhentikan setelah inquiry dibuat. Found guilty after an inquiry and he is dismissed for reasons of breach of contract. Yes, itu boleh immediate. Boleh 24 hour notice. Jadi anda sebelum menandatangani tawaran atau kontrak perkhidmatan, kalau nampak tempoh notis yang tidak sekata ni, bagi tahulah, highlight kepada majikan. Salah. So kalau majikan kata, oh ya ke, kami pun tak tahu. Tak apalah, bagilah peluang dia meminda. Kalau dia enggan meminda, abaikanlah. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab majikan seperti ini, tuan-tuan dan puan-puan, ni bukan saya tak husnuzon ni orang. Tapi majikan sebegini, kalau hari ni dia cakap, okay, tempoh you untuk berhenti kerja 3 bulan. Tempoh saya nak berhentikan you sebulan. Besok nanti dia akan tukar lagi. Oh, saya majikan. So, saya berhak untuk berhentikan you 24 jam. Ataupun bila you nak berhenti kerja, macam ni lah Ahmad kan. Awak ni dah kira aset dalam syarikat ni. Takkan awak nak berhenti nak cari kerja lain macam tak mengenang budi pula. Saya tambahkanlah notis awak ni 6 bulan. Of course lah, you can just get out there after 3 months ke ataupun after 1 month ke, boleh lah. Tapi benda tu dah jadi macam buat pening. Kalau orang yang tahu hak dia tak apa. Kalau orang yang tak tahu hak dia, maka congoklah awak kasih tu 6 bulan. Ataupun kalau orang yang tak tahu hak dia, dia biar je majikan tu pecat dia 24 jam. Tanpa alasan, tanpa just cause and excuse. Kan? Ni masalah. Okay, next. Ganti rugi tertentu ni, dia panggil liquefied or liquidated assessed damages. Saya kadang-kadang kalau bercakap dalam bahasa Malaysia ni, kadang-kadang bila saya cakap dah, saya nak translate benda ni dalam bahasa Malaysia pun seksa tuan-tuan dan puan-puan. Lepas tu bila saya dah translate, saya lupa bahasa Inggeris dia. It's called an LAD clause lah. Kita ada peguam kat sini, Cik Masuri ada. Dia boleh explain lah. Ni called an LAD clause. LAD clause ni sebenarnya tak sepatutnya ada dalam kontrak pekerjaan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah tengok dan saya pernah first hand, okay, have to handle this sort of thing. I tell you, it is not a pleasant experience. Apa bendanya, seperti benda ni, dia macam ni lah. Kalau you on fixed term contract, katalah kontrak you 2 tahun 24 bulan kemudian you kena berhenti kerja. Katakanlah you sendiri you kena berhenti. You nak berhenti kerja. Okay? Kemudian you kena bayar satu jumlah sebagai pampasan kepada majikan kerana you berhenti awal daripada your contract expiry. Dia macam zalim kan? Sepatutnya kalau you nak berhenti awal, nak keluar awal pun, katalah notis you 2 bulan, you minta keluar selepas sebulan, you bayar lagi sebulan, apa? Itu memang okey. Tapi you ada satu jumlah tu, dia paksa you to agree to pay. Biasanya, that amount is the unutilized part of your contract. So, at first, bila saya tengok benda ni mula-mula, saya rasa, how ridiculous can this be? Tapi unfortunately, ya tuan-tuan dan puan-puan, clause itu adalah sah. The world is not fair kan? Clause itu adalah sah tuan-tuan dan puan-puan. This LAD clause ni sah ni. Okay? Dan this LAD clause ni, yang unfortunately, it is di luar bidang kuasa mahkamah perusahaan. Dia adalah, kalau you nak pergi, you nak contest, you kena contest kat mahkamah civil.
Because bila klausa tu adalah sah, it is not void. It doesn't make the contract void or voidable. Bermakna bila you dah sign contract tu, you akan terpaksa membayar ganti rugi tu. That means you dah faham, you dah it is implied, you have understood, you agree to pay. You sign, you kena bayar. So you bayangkan, kalau you punya kontrak 2 tahun, you nak resign selepas tahun, bermakna you ada lagi 12 bulan. Gaji you 10,000, 10 kali 12, 120,000 you kena bayar pada majikan. And dia takkan agree untuk bayar installment. No, dia akan minta lump sum. You tak bayar, within 30 days dia akan pergi ke mahkamah, dia akan tuntut daripada you. And mahkamah akan ambil kes dia. Dia akan dengar kes dia because it is actually valid. Saya akan tunjukkan dia punya contoh. Ini contoh ini daripada an actual contract. You read this carefully. See part 1, during the probationary period from 1st March 2019 to 31st March 2019, 1 month's notice and also salary in lieu for the remaining contract period. And upon confirmation of employment, 3 months notice and also salary in lieu for the remaining contract period. You see, kalau you baca ni dan you punya pemahaman tidak is limited, you akan baca seolah-olah, oh, I cuma kena serve 1 month notice ataupun I kena bayar 1 month je. Sebab dalam kepala you register salary in lieu of notice ni sebagai that notice period, 1st of March to 31st of March. You see how dia mainkan you punya fikiran. It's registered here. Dia mainkan you secara psikologi. Read it again. Read it again. 1 month's notice and also salary in lieu of notice for the remaining contract period. Kalau you dah confirm 3 months notice and salary in lieu for the remaining contract period. What does it mean? That means exactly what I said lah. So if the remaining contract period, katalah you 6 bulan, okay, probation you 6 bulan lah kata. Okay, you want to resign at the end of your probationary period, you're still in the probationary period, you have to serve 1 month's notice, and you have to pay 18 months salary. That is exactly what they said. And this case, okay, there are actually 2 people already caught in this case, and case dia masih berlangsung di mahkamah. Saya rasa seorang dah dapat judgement, seorang belum. And they have to pay. Mahkamah mengatakan dia kena bayar sebab dia sudah bersetuju. Yang seorang, I think case dia masih I think we have someone in the audience pun, not just one person, but a few people have experienced it before juga lah. Exactly. So, yeah. Yes. So you know that this is real. Kepada mereka yang kerja oil and gas especially, be very careful of this. Okay? Yang tak pernah nampak benda ni, okay, inilah masanya network lah dengan kawan-kawan yang ada dalam webinar ni yang pernah melihat benda ni, pernah terperangkap dengan this bad trap. I tell you, it's painful. Once the court has already decided, okay, the judgment is was already given, you kena bayar this much, right? How are you gonna pay? You tak dapat bayar, barang you kena sita. Kalau dia rumah, kereta, whatever lah, to fulfill that amount. It's no joke. And you imagine ada majikan yang sezalim ini. Kalau yang tak pernah tengok the real life, the real world of majikan zalim, welcome to our world, my world. Every day deal dengan benda macam ni. Every day deal dengan aduan orang macam ni. Kesian pun ada, tapi kita sebagai profesional, kita kena buat poker face je lah. Tapi kadang-kadang kita menangis. Consultant macam saya ni kadang-kadang nangis juga. Sebab apa, kita kesian tengok orang macam ni. Okay, let's move on. Okay, penamatan kontrak. Ni selalunya dongengan yang selalu penamatan kontrak secara automatik ni. Okay, macam ni.
Selalunya, okay, ni walau macam mana saya dah explain 17,000 kali pun, masih ada majikan yang insist. Kalau pekerja yang tidak hadir tanpa izin, absent without leave selama 2 hari berturut-turut, dia akan dianggap sebagai automatically terminated atau self-terminated. Salah, tuan-tuan dan puan-puan. Nothing in the law says like that. Dalam tak cakap macam tu. Okey, dari mana yang dia petik dongengan ni pun saya pun tak tahu. Okey, dia begini. Kalau kita tengok, dia okey, kalau di Semenanjung, Akta Kerja Seksyen 15/2, kalau di Sabah, Seksyen 11/2, Ordinan Buruh Sabah dan Seksyen 12/2, Ordinan Buruh Sarawak, dia cakap benda yang sama je. Dia kata ini hanyalah merupakan percanggahan kontrak. It is a breach of contract. So when it is a breach, it can be remedied. Kalau saya bercakap dengan majikan kadang-kadang sampai keluar biji mata cakap. Kalau dia setakat a breach of contract, it can be remedied. Contohnya macam ni. Okay? Majikan, sebab tu kalau kita baca undang-undang, especially kalau ada para majikan kat sini, para HR, baca undang-undang tak boleh satu klausa begitu in isolation. You have to read the whole act and you have to understand the whole act in context. Majikan hendaklah membuat inquiry. Itu Seksyen 14/2, /1 Akta Kerja dalam Ordinan Buruh Sabah dan Sarawak pun ada. Membuat inquiry. Okey, kalau orang tak datang kerja, you kena buat apa? You kena call dia, you kena hantar email atau surat, biasanya surat by courier, WhatsApp ke. Itu adalah inquiry. You kena inquire. Kemudian selepas you buat inquiry, dia tak reply pada you, tak ada saudara dia, family dia yang reply mengatakan dia di mana, then barulah you boleh buat keputusan setelah you buat di show cause inquiry bahawa dia telah abandon the contract. Dia telah meninggalkan kontrak ni, tidak lagi minat bekerja, maka then you boleh consider dia as having terminated contract lah. Abandonment of contract. Tapi you tak boleh kata, okay, dah 2 hari dia tak datang kerja, okay, hari ketiga dia datang kerja, you suruh guard kunci pintu, jangan bagi dia masuk. Minta balik dia punya work pass, dia punya ID card. Tak boleh begitu. Kan dia pergi JPP, dia mengadu constructive dismissal. Tak boleh macam tu. Sebab apa, tuan-tuan dan puan-puan? Okay. Ada kes, ini kes yang benar, tuan-tuan dan puan-puan, di mana seorang pemandu lori, dia accident. Dia laluan Genting Sempah ni dah berapa tahun lama dah. Dia daripada Johor. Dia nak pergi somewhere utara lah. Dia laluan Genting Sempah tu, kemudian lori dia terbalik, masuk dalam gaung. Dia berada dalam gaung tu beberapa hari, tak ada orang jumpa dia, dia pun pengsan. Satu hari ada orang nampak, dan ada orang bantu dia, bawa dia ke hospital. Masa tu dah 3 hari, dah dehydrated, dah teruk. Lepas tu, you know lah, accident. Wallet dia tak ke mana, phone ke mana, orang tak kenal dia siapa. Last sekali, bila dia dah masuk hospital dalam seminggu macam tu, baru dia sedar, dan baru doktor dapat tanya dia nama dia siapa, tempat kerja dia di mana, dan sebagainya. Alhamdulillah lah dia ingat. Baru dia, family dia dihubungi, majikan dia dihubungi dan sebagainya. So, dia memang absent without leave for more than 2 consecutive days, dah dekat 2 minggu. Takkan kita nak kata, oh you dah diberhentikan dah sebab you tak ada bagi tahu kita yang you hilang. You masuk gaung. Yelah, orang tu kemalangan. Macam mana dia? Family dia pun tak tahu. Bila HR pergi tanya family dia kata kita pun tak tahu dia di mana. So mereka dia buat laporan polis. Tapi yelah, sebab dia daripada Johor. So buat laporan polis dekat Johor pun tak tahu dia nak jalan ikut jalan mana. Dia tak ada bagi tahu majikan dia ikut jalan Genting Sempah tu. So kadang-kadang itulah sebabnya kita kena buat inquiry. Tunggulah sebentar, ya. Kalaupun lepas 2 minggu tu kita kata, okey lah, mungkin dia tak minat. Tapi kita kena consider juga circumstantial evidence apabila family dia pun tak tahu dia di mana, itu something wrong lah tu. Dan dia pun by record dia bukan orang yang main-main. Dia adalah seorang pekerja yang rajin. So something must be wrong. So tak boleh kita ambil bulat-bulat kata okey dah lepas 2 hari tak kerja, tu automatic termination. It's unfair dismissal, and if you do something to the guy, you victimize him, it can also tantamount to constructive dismissal. So bila dia telah ditamatkan perkhidmatan dia dengan cara tidak adil,
Dia bukan pergi labor office dah, tuan-tuan dan puan, dia pergi JPP. Jabatan Perhubungan Perusahaan. Nanti kita cerita JPP tu apa ya. Okay. Okay. Unilateral variation of contract. Apa maksud dia kat sini? Unilateral variation of contract ni maksudnya terma-terma dan syarat-syarat dalam kontrak pekerjaan yang dipinda suka-suka oleh majikan. Tidak boleh, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Okay. Apa yang terkandung dalam kontrak perkhidmatan anda haruslah dipersetujui oleh anda dan majikan anda. Tidak sah jika ia hanya melibatkan pindaan yang sehala, sepihak sahaja. Ya. Kalau pindaan itu nilainya kurang, contohnya lah, kalau ada, katakanlah majikan dia buat decision untuk pengurangan gaji dan seterusnya, potongan gaji ke apa. That means nilai gaji you dalam kontrak tu dah kurang. Okay? Ataupun sesuatu yang memberikan kemudaratan, hardship kepada you. Less favorable terms. Memang tidak boleh. Tapi adakah boleh kalau majikan kata, okay, selama ni kita observe 11 hari sahaja cuti perayaan. Public holiday, cuti am, kita observe 11 hari. Mulai daripada tahun depan, kita akan observe semua cuti public holiday. Termasuk kalau kita menang badminton, bola, sepak takraw dan sebagainya. Boleh ke tak boleh? Bolehlah. Ini boleh. Sebab apa? Walaupun sepihak, ini adalah menambahkan kepada pekerja punya benefit. Ataupun mungkin sekarang ni pekerja dapat allowance medical, okay, dia boleh claim sehingga RM150 sahaja setahun. Tiba-tiba majikan kata mulai daripada tahun depan setiap pekerja akan dapat this medical allowance untuk outpatient treatment RM500 setahun. Boleh ke dia buat? Boleh. Sebab dia lebih favorable. Tapi kalau majikan kata, okay, anda semua mendapat 150 tahun ni, tapi tahun depan dah tak dapat lagi. Semua medical kita tak bayar. Bayar sendiri. Kita cuma akan menerima MC sahaja. All your other medical expenses you bayar sendiri. Itu tidak sah. Melainkan anda bersetuju. Kalau anda tak setuju memang tak sah lah. Jadi apa boleh buat? First of all, you can object to the management. Grievance procedure. Beri masa untuk dia memperbetulkan keadaan. Kalau majikan enggan, dan boleh pergi ke JTK. Arahan pindah. Tadi tak faham Kalau tak faham, letak kat box. Arahan pindah, transfer. Ini favorite ni. Majikan selalu, kalau dia tak suka seseorang pekerja tu, for whatever reason, dia akan transfer pekerja tu. Kadang-kadang, tuan-tuan dan puan-puan, dia transfer pergi ke mana? Peti sejuk. Cold storage. Kadang-kadang, dia transfer pergi aquarium. Kadang-kadang, dia transfer pergi ke satu cawangan di mana jawatan tu langsung tak wujud. Sebab apa dia buat macam tu? Sebabnya dia nak pressure pekerja tu supaya resign. Jangan main-main. Undang-undang ada dia punya protection kat situ. Okay. First of all, saya nak cerita sikit pasal transfer. Transfer ni pada asalnya dia adalah hak majikan, tapi dia bukan hak mutlak Dia hak majikan. Dia adalah management prerogative bawah Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Dia adalah prerogatif majikan. Jikalau ia adalah arahan yang genuine, yang memang untuk memenuhi kehendak bisnes. Dia memang ada genuine need. Kadang-kadang kita pun dah tahu bila kita masuk kerja, contohnya oil and gas, construction, kita akan dipindahkan daripada satu projek ke satu projek. Benda tu memang kita dah tahu. Lumrah pekerjaan tu begitu. Itu tak apa. Sebab dia memang macam tu. Tapi you imagine, kadang-kadang ada orang, dia sebagai, okay, you ambil satu scenario as a bank.
sebuah bank. Okay. Sebuah bank ni biasanya dia akan ada transfer orders. Tapi transfer order dia biasanya dia ada satu sistem. Dia ada reason kenapa orang ni dia transferkan. Contohnya transfer daripada satu cawangan ke satu cawangan yang lain, selaras dengan promotion, dia naik pangkat dan sebagainya. Tapi kalau orang tu ditransferkan, let's say di cawangan, katalah sekarang dia bekerja di Kuala Lumpur, dia transfer ke Sabah. Okay? Di Kuala Lumpur, dia adalah seorang pengurus, dia ada bilik dia sendiri, ada assistant dia, ada team dia. Tapi bila dia transfer ke Sabah, gaji dia jadi kurang walaupun dia masih jawatan manager. Kemudian dia tak ada assistant, dia duduk open office. So, majikan kata, oh tak apa, gaji you kurang, tapi kita akan bagi you rumah free, kereta free. Okay, so itulah. Sampai sana, dia tak ada job description. Dia tidak diberikan sebarang tugas. Jadi hari-hari duduk melompong baca majalah, baca newspaper je. Walaupun dia dapat faedah kereta, faedah rumah, tapi dia tak ada team, dia tak ada job description, itu adalah cold storage. Atau aquarium kata orang, dia macam ikan mas duduk melompong tenganga dalam tu, orang boleh nampak dia. Orang nampak dia jadi bodoh. Jadi dia mungkin selepas tu akan jadi bahan ketawa orang. Dia punya harga diri pun sudah dipijak-pijak. Adakah ini sah? Kalau transfer macam ni yang dilakukan dengan cara malafide, dia ada niat yang jahat, niat untuk victimize the worker, ini tidak sah. Kalau niat dia memang genuine untuk memenuhi kehendak bisnes, dia sah. Niat dia tak genuine, dia tidak sah. Itu tantamount to constructive dismissal. Kadang-kadang ada pekerja, dia kena ikut under duress. Tak apa. Kalau you rasa ini adalah satu cara untuk mereka memecat you secara konstruktif, pergi ke Jabatan Perhubungan Perusahaan. Bukan Labour Office, bukan JTK. JPP. Okay, dia akan deal dengan perkara seperti itu. Okay. Okay. Next. Pelan peningkatan. Ni pelan peningkatan prestasi PIP ni. PIP ni kan, Performance Improvement Plan. Dia panggil dia PIP. PIP ni saya rasa adalah perkara yang paling disalahgunakan dalam HR. Kadang-kadang ada orang HR sendiri pun tak tahu apa guna PIP ni. Paling disalahguna ni PIP ni lah. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan saya kata macam tu? Okay. Saya cerita, saya sendiri pernah buat PIP. PIP ni dia adalah program pemulihan, program peningkatan, program untuk pekerja tu mencari balik dia punya mojo, dia punya ikigai. Dia biasanya kalau pekerja tu dia ada prestasi dia merudum sikit, kita kena encourage dia balik. Kita kena revise balik dia punya KPI, susun atur sikit aktiviti dia supaya dia dapat capai KPI dia. Kita kena banyak bagi dia encouragement. So itu adalah sepatutnya PIP. Tapi saya tahu dalam dunia ni, bukan saja di Malaysia, di luar pun ada banyak orang majikan yang menggunakan PIP sebagai satu mekanisme untuk memecat atau menamatkan perkhidmatan seseorang. It is something dia tahu memang tak halal, memang unlawful kalau dia terminate, tapi dia gunakan PIP ni as a mechanism untuk menghalalkan pemecatan tu. Saya tahu, memang ada. Memang ramai majikan menyalahguna. So, macam ni. Kita kalau katakan anda sebagai pekerja, anda telah disuruh oleh majikan masuk dalam program PIP ni, anda kena tengok juga. Okay? Kalau benar-benar anda mempunyai masalah dalam kerja, prestasi merudum, mungkin PIP ni betul-betul hendak membantu. Okay? Tapi bezanya macam ni, kalau betul-betul PIP ni nak membantu, dia ada structure. Contohnya kalau anda diletakkan dalam PIP selama 3 bulan. Dalam tu, you punya KPI adalah SMART goals. Okay? Dia adalah KPI yang relevan pada kerja anda dan anda telah diberikan penerangan, okay? Dan dibincangkan pada anda. Kemudian meeting untuk discuss progress tu, selalunya every 2 weeks, every month, diminitkan dan sebagainya, dan ada
latihan lain, mentoring, coaching untuk membantu anda. Ini yang betul. Kalau yang tak betul, majikan dia akan campakkan benda pada HR. HR akan bagi anda surat mengatakan anda diletakkan dalam program PIP. PIP apa pun tak tahu, lepas tu bagi anda kriteria ataupun KPI yang tak menasabah. Macam menyuruh ikan memanjat pokok. Yang you dah tahu benda ni memang setting you up for failure. Bila you bertanya kepada you punya superior, you punya manager, dia buat tak tahu je. Kau buat je lah apa yang boleh. Tidak ada latihan dibagi, tidak ada resources, tidak ada coaching, nothing. Okay, saya punya nasihat. Because ada satu perkara dalam dunia undang-undang pekerjaan ni, PIP ni sebenarnya prerogatif majikan, dia sama macam transfer. Okay, kalau you rasa bahawa PIP ni adalah satu perangkap bagi you, tak apa, you join dulu. You join dulu, okay, untuk mendapatkan bukti bahawa ini ada unsur-unsur malafide. You join dulu sebab dia ada satu doktrin dalam undang-undang pekerjaan, nama dia Doctrine of Superior Orders. Bermakna kita sebagai pekerja, kita wajib patuh kepada arahan majikan. Tak apa, patuh dulu. Patuh bukan bermakna you setuju, masuk untuk you kumpulkan evidence. Bila you dah masuk program tu, besok baru you tahu sama ada dia genuine atau tidak. Kumpulkan bukti-bukti. Kemudian kalau you dah pasti bahawa PIP ni cuma satu jalan, satu mekanisme untuk terminate you unfairly, then you pergi JPP, Jabatan Perhubungan Perusahaan. Nanti saya ceritalah sekali apa bezanya jabatan ni. Pergi JPP, serahkan anda punya bukti-bukti, kronologi dan sebagainya dan minta nasihat. Dia akan nasihatkan anda. PIP, saya tahu. PIP ni sebenarnya kalau ikutkan, dia program yang baik sebenarnya. Tapi ada juga PIP yang mana digunakan sebagai satu jalan untuk menamatkan perkhidmatan pekerja dengan cara tidak adil. Pemecatan tanpa inquiry ini pun biasa dinamakan termination simplicity. Dalam kontrak anda, dia akan tulis kat situ, okay, either party may serve X amount of notice. Mana-mana pihak boleh menamatkan perkhidmatan atau menamatkan kontrak ini dengan memberikan notis berapa bulan dan sebagainya. Klausa penamatan perkhidmatan ni dalam kontrak, okay, untuk pekerja, dia boleh dibaca dan dia boleh diinterpret, diterjemahkan secara literal. Maksudnya kalau you pekerja, you tak happy dengan majikan ni, you boleh serve, katalah 1 month notice, 4 minggu, you serve 1 month notice. Kalau you betul-betul tak tahan, you boleh kira you punya gaji, bayarlah majikan tersebut. Okay, gaji you, file on, payment in lieu notice. Boleh. Besok you boleh just dapatkan kerja lain. You can just walk out by paying that in lieu notice. Kalau dalam kontrak you ada cakap lah. Tapi majikan, dengar baik-baik tuan-tuan dan puan-puan, majikan tidak boleh menamatkan perkhidmatan pekerja sewenang-wenangnya mengikut klausa dalam kontrak. Walaupun klausa tu memberikan kebenaran dia bagi notis, tapi sebenarnya tak boleh. Sebab tu saya kata undang-undang pekerjaan ni tidak boleh dibaca literally just like that. Especially majikan. Dalam kes majikan, jikalau dia hendak memecat pekerja, dia kena ada just cause and excuse. Ini di dalam Industrial Relations Act. Dia kena ada sebab yang adil dan munasabah untuk memecat. Dia tak boleh kata, kontrak kata I boleh bagi you sebulan notis, so I bagilah. No. Sorry. Dia kontrak tu tak boleh baca macam tu. Dia mesti ada just cause and excuse. Dia mesti ada sebab. Apa sebab dia? Satu, pemecahan kontrak, pelanggaran kontrak, breach of contract. Kalau you dituduh, telah melanggar kontrak, you are alleged to have breached your contract, apa perlu majikan buat tu? Dia perlu hantar satu surat tunjuk sebab, show cause letter to you and ask you to reply. Atau dia buat domestic inquiry. Dia mesti ada procedure.
Ini baru dinamakan fair labor practice. Ini baru dinamakan an application of the natural justice, the laws or the principles of natural justice. Natural justice dia ada dua. Satu ialah audio alteram partem, bermakna both parties have to be heard. Yang kedua dinamakan nemo iudex in causa sua. That means orang yang mendengar antara dua pihak ni hendaklah objektif, tidak ada interest di mana-mana. Bukan senang inquiry ni. Jadi ada majikan yang dia buat shortcut, tak boleh. Ya. You kalau dituduh mesti ada diberi peluang membela diri. So jikalau you didapati mendapati diri you telah dipecat secara tidak adil, termination simpliciter, you boleh buat aduan ke JPP. JPP ni dia pegawai-pegawai dia very high level sikit. Dia kalau di Semenanjung lah, pegawai-pegawai dia ada yang berkelulusan tinggi yang macam ada LLM dan sebagainya. They're very experienced. Very experienced. Bila you pergi ke sana, ataupun kadang-kadang you boleh call sahaja, atau you boleh hantar email, dia akan menjawab dengan apa ni, memberikan nasihat yang sangat berguna lah. Berkawanlah dengan orang JPP. Okey, saya ada dua lagi nak cakap ni. Satu, terma atau syarat yang bercanggah. Okey, yang ini saya tunjukkan lebih contoh. Dekat sini, terms and condition dia. This is kontrak yang sama tau, tuan-tuan. You tengok sini, clause 6.2. Either party may terminate this contract by giving 2 weeks notice to the other party or by paying the equivalent of 2 weeks salary in lieu. Ini dah cakap dah earlier on. Tapi dekat clause 13.1 dia kata either party may at any time or without assigning any reason give to the other party 1 month's notice or pay 1 month's fine out. So mana satu? Ni dia tak cakap ni masa probation ke apa, dia kata during contract period. Ini pun sama juga. Jadi mana satu yang betul ni? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, this is a minor thing lah. But to avoid confusion and to avoid hassles, please baca betul-betul contract you bila you dapat kerja dan clarify this. Apa maksudnya? Ya? Mana satu yang take precedence ni? 6.2 ke 13.1? Kalau ikut undang-undang should be 13.1 lah. Tapi kalau dia nak bagi you 2 weeks notice ni pun saya rasa ni by now Sabah Sarawak masih boleh. Semenanjung tidak boleh. Kena tanya tau. Okay, last kali ni. Ini cuti tahunan wajib ni, dia macam cuti tahunan compulsory annual leave. Biasa kan ada shutdown masa Chinese New Year atau shutdown masa hari raya. Pekerja akan dipaksa mengambil annual leave. Kalau yang belum cukup kelayakan annual leave, dipaksa untuk mengambil unpaid. Bermakna tolak gaji. Sebenarnya itu tak sah. Saya tahu banyak company buat, tapi sebenarnya tak sah. Ni ada satu spelling error ni, bukan JTK yang terdekat. Ni saya punya spelling error. Okey. Kenapa saya kata arahan ni tidak sah? Sebab annual leave ni dia adalah satu privilege atau satu benefit yang diberikan kepada pekerja. Kalau you tengok betul-betul dalam akta, dalam ordinance dia cakap apa? Annual leave shall be granted. Granted ni bermakna sebelum something is granted, it must be applied for. Dia kena dipohon baru diberikan. Jadi permohonan annual leave ni tidak boleh dipaksa. Dia berlainan jikalau macam dalam factory, kadang-kadang pekerja diberikan roster untuk mengambil cuti, dia jadual. Dia jadi berganti-ganti ambil cuti. Yang itu atas dasar persetujuan. Persetujuan bersama, persetujuan sesama pekerja, persetujuan dengan majikan. Yang itu tak ada masalah. Tapi ni yang pasal shutdown ni, majikan yang nak bercuti, dia yang nak tutup kedai, dia paksa pekerja dia ambil 1 hari atau 2 hari annual leave.
Betul tak betul? Kalau ikutkan salah. So anda ada pilihan lah. Kalau tak mau gaduh, bersetuju sahajalah. Tapi kalau you rasa you nak simpan you punya annual leave untuk cuti yang lebih yang anda dah plan mungkin, ya, atau you tak nak dipotong gaji, you tak setuju, okay, voice it out to your HR, bagi tahu you punya majikan you tak bersetuju. Kalau dia insist juga, dan you boleh pergi JTK lah, ngadu. Kebanyakan orang takkan pergi JTK sebab benda ni nampak macam remeh kan. Tapi terpulanglah, ini hak anda. Saya bercerita pasal hak. Saya bukan cerita pasal remeh ke tak remeh, saya bercerita pasal hak ni. Kalau seorang mengatakan remeh, tapi 1000 orang diperlakukan begini, semua 1000 orang kata benda ni remeh, jadi lama-lama hak anda akan tenggelam. Jadi majikan dia satu benda ke satu benda, dia akan buat benda sesuka hati unilaterally, okay, tanpa mengambil kira your willingness or your agreement because of this. Jadi sekarang ni kita cerita apa bezanya JTK dengan JPP ni. Saya sebut JTK, JPP. Okay, JTK ni dia Labour Office. Labour Office ni dia di bawah, kalau di Semenanjung, dia di bawah Akta Kerja, Employment Act, ataupun kalau di Sabah dan Sarawak, dia bawah SLO. Yeah. So they are a creature of the Employment Act or the Sabah Labour Ordinance, Ordinance Buruh Sabah atau Ordinance Buruh Sarawak. So siapa yang boleh membuat tuntutan dekat JTK ni? Sebenarnya semua orang. Tapi Sabah dan Sarawak, sebab you ada threshold masih, yang bawah threshold tu lah, yang bawah protection of the ordinance tu, dia boleh buat aduan kat situ. So jenis aduan yang boleh dibuat, contohnya overtime tak dibayar, gaji tak dibayar, benda-benda yang kontraktual, yang dalam kontrak anda, yang juga di bawah akta, contohnya macam bekerja lebih masa pada public holiday, tak dibayar, ataupun overtime atau bekerja lebih masa tu lebih daripada hadnya, tak diberi cuti betul-betul, yang itu boleh buat aduan, ya. And then jikalau tuntutan, bila kita buat aduan sebagai pekerja, pegawai JTK itu akan ambil aduan kita, kemudian dia akan call majikan untuk discussion, mediation. Jikalau mediation tu gagal, proses seterusnya perkara itu akan didengarkan dalam mahkamah buruh. Dalam mahkamah buruh terpulang, you nak panggil lawyer boleh, you nak represent diri sendiri boleh, tak ada masalah, dia mahkamah betul. Ya, okey. So apa benda-benda lain yang you boleh bawa? Dalam bidang bidang kuasa JTK ni, benda-benda yang berkaitan contohnya dengan retrenchment. Tahu kan retrenchment tu apa? MSS, VSS. Benda-benda itulah you boleh bawa ke JTK. Sebab benda-benda tu adalah di bawah purview of Employment Act, Ordinance Buruh Sabah juga dan Ordinance Buruh Sarawak. JPP ni kerjanya apa? Ada orang dia tak tahu pun JPP ni wujud. Tapi saya cakap lah JPP ni, kalau you berpeluang jumpa orang JPP ni, berkawan lah dengan orang JPP. Sangat-sangat berguna. Orang JPP ni ilmu tinggi je. Saya bukan kata JTK tu ilmu tak tinggi. Dia tinggi. Tapi JPP ni dia kelas lain sikit. JPP ni, dia adalah tercipta oleh Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Dan akta ini terpakai seluruh Malaysia. Saya pun heran kenapa Employment Act tu tak seluruh Malaysia, tapi IRA boleh seluruh Malaysia. IRA terpakai di Semenanjung, Sabah dan Sarawak dan juga Labuan. So IRA ni dia sebenarnya dia adalah satu akta yang tujuan dia adalah untuk mengekalkan keharmonian di tempat kerja. Dia mainly pasal union lah. Dia mainly pasal union. Tapi dia ada beberapa klausa dalam tu yang memberikan perlindungan. Apa dia? Ada orang bercakap. Dia memberikan perlindungan daripada kepada pekerja yang telah dipecat, tamatkan perkhidmatan tanpa keadilan. Okey. Contohnya, okey. Semua pekerja, tak kira you part-time, full-time contract, you boleh menuntut di JPP. So jenis tuntutan yang boleh dibuat, unfair dismissal, penempatan yang tidak adil, constructive dismissal, forced dismissal. Tahu tak forced dismissal itu apa? Apabila HR dah sediakan surat,
Saya bersetuju untuk berhenti kerja, ingat you sign aja. Ada HR dia bertanduk, evil. Saya ada tanduk tapi saya tak evil, saya kambing. Dia HR yang macam tu ataupun majikan yang macam tu kan. Bila dia suruh you dah prepare semua, dia suruh you sign forced resignation. Yang ini you dah tak ada pilihan, you kena sign. Kalau you tak sign pun dia akan berhentikan you. Right? So dia akan kata macam ni. Okay, you sign kata you berhenti, kita bayar you certain papasan lah, sebulan gaji dan sebagainya. Kalau kita berhentikan you, kita tak bayar apa-apa. You dah urut macam tu, pergi JPP. Minta dia punya nasihat. Tapi saya cakap lah, forced resignation ni, dia adalah subset of constructive dismissal juga. Dan ini adalah melanggar hak you. Pergi JPP dan tuntut. So biasanya apa remedy yang JPP bagi ni? Dia ada dua. Cuma okay, dia JPP bila you buat aduan, dia akan ada satu prosedur dinamakan conciliation. Dia akan jumpa bersemuka majikan dengan pekerja, kemudian dia akan runding dekat situ. Okay, majikan, you ni dah buat salah. So sekarang ni macam mana? Pekerja menuntut macam ni, you nak bagi tak pampasan ni? Okay. Kalau tidak ada penyelesaian, maka kes akan pergi ke mahkamah perusahaan. Mahkamah perusahaan dia ada dua option. Dulu dia tak ada option, sekarang dia ada dua option. Satu, pekerja akan meminta jawatan dia balik, reinstatement. Kalau pekerja tu dia tak mau balik, contohnya macam dia dah trauma bekerja dengan majikan ni, dia boleh minta pampasan keuangan. Sekarang pekerja boleh minta salah satu. Kalau dulu-dulu tak boleh. Dulu-dulu dia minta untuk reinstatement sahaja. Sekarang dah boleh. Dia boleh pilih untuk menuntut pampasan keuangan sahaja. Back wages maksimum 24 bulan. Untuk yang dah confirm, untuk yang yang belum confirm, maksimum 12 bulan. Untuk fixed term contract, dia akan dapat maksimum jumlah bulan atau gaji mengikut bulan kontrak dia atau tempoh kontrak dia yang tidak terpakai. So apakah bidang kuasa lain-lain JPP ni? Dia boleh mendengar sebarang pertikaian antara kesatuan sekerja dan so tuan-tuan dan puan, akhir kata daripada saya, ingatlah sebelum anda menandatangani, menerima apa jenis tawaran pekerjaan, rujuk pada peguam anda atau wakil kesatuan atau pakar runding atau siapa-siapa yang berpengetahuan. Itu penting. Kemudian jangan khawatir. Kalau anda rasa majikan ni dah buat salah, don't worry. Pergilah tanya majikan ni, highlight apa yang anda rasa salah. Minta pindaan. Itu hak anda, tuan-tuan dan puan. Kalau dia kata, belum dapat kerja dah cerewet. Anda sendiri dah boleh tahu kan, attitude majikan ni macam. Kemudian, anda kena berani untuk menegakkan hak anda. Dan kalau rasanya majikan ni jenis menindas, walk away. Lebih baik tak ada kerja, tuan-tuan dan puan, daripada terperangkap dalam keadaan dalam majikan seperti ini. Sebab dan ingat apa yang anda buat hari ini mungkin menyelamatkan masa depan anda dan juga pekerja-pekerja yang lain. So jikalau ada apa-apa, ni kami punya contact information, website, Instagram dan juga kami punya email. Boleh contact kami directly ataupun contact melalui serata. Kalau ada apa-apa soalan yang tak sempat kami jawab hari ini, dan okay, that's all. I will stop sharing. Sangat banyak informasi yang disampaikan oleh Puan Tahira, and saya rasa bagi semua peserta yang ada di sini sekarang, saya harap kamu pun dapat pengetahuan barulah tentang hak-hak Anda sebagai pekerja. Jadi, without further ado, disinilah kita masuk sesi soal jawab. So pertama sekali kita akan balik kepada yang awal sedikit lah, because throughout the session memang ada a couple of questions. Seperti apa yang Puan Tahira cakap tadi, sekiranya ada apa-apa soalan yang kita tidak dapat jawab pada hari ini, ada juga dia punya contact number that we can share. And ini webinar pun
is being recorded, so we can share that recording also with you lah. Okay, without further ado, boleh kita teruskan dalam sesi soal jawab. Okay, selepas sesi soal jawab, saya akan juga beri peluang kepada siapa-siapa untuk menanya soalan lah bagi secara vokal kah ataupun memberi komen tentang presentation tersebut lah. Okay, so back to the earlier few slides regarding contract of service. Question from Fadil. I thought contract of service is permanent designation, where contract for service is temporary, like where we hire as temporary clerk. Both are categorized as employees subjected to get SOCSO and EPF. Ini soalan dari Fadil. Maksud dia? Maksud dia, he is saying that both categories, whether you are contract of service or contract for service, you are still subjected to get SOCSO and EPF. I think Puan Tahira sudah mention contract for service, you are not technically an employee under the whatever company that you have this contractual binding contract with this company. Forgive me if I'm wrong, misinterpret kamu punya soalan Fadil. Kalau ada lebih soalan nanti you can clarify balik lah. Tetapi I'm pretty sure yang ini contract for service, you are as a freelancer, if I understand correctly. As a freelancer, you are providing your services and therefore you are not subjected to EPF and SOCSO. Betul kah tidak? Betul. Okay. Dia, the contract for service ni is actually for professionals who are free agents. Macam saya free Macam agent. consultant. Kalau let's say lah, macam sekarang saya berikan webinar ni kepada Serata, saya offer saya punya services. So saya bukan pekerja Serata. So saya tak dapat gaji dan sebagainya. So kalau ada apa-apa token dia bayar sebagai speaker honorarium dan sebagainya, itu dikira sebagai fees sahaja. So dia tak ada kewajipan dengan saya dan saya pun tak ada kewajipan dengan dia juga. So saya boleh bercakap dengan mana-mana organizer sahaja. Free agent. Okay. So I hope that answers your question, Fadil. And we'll go on to the next one. Zati mentioned, what can we do if the company did not pay our salary in full? Mungkin I need more context for this. Yes. Why? Kenapa company itu tidak bayar gaji full? And then how long can company delay our EPF and what if they cheat the amount? This is from Syafiq. Dia tak boleh delay, dia kena bayar. Tidak boleh delay. Dia Yes. macam ni ya. Kalau gaji bulan September, dia latest kena bayar in October. Dia ada 1 bulan sahaja. Kemudian kalau you kata cheat tu macam mana? Dia bayar kurang ke apa? Kalau dia bayar kurang, and then bila you print out you punya statement, you tengok tu kurang, please report. Bayar kurang Kalau bayar kurang, please report directly to KWSP. Jangan tunggu-tunggu. Okay? So you can go bawa you punya direct to statement, KWSP and not direct to don't even KWSP. have to go to JTCO atau siapa-siapa. You can just No, query okay. it. Dia macam ni. KWSP dengan SOCSO punya caruman, kalau you rasa ada kurang ataupun majikan langsung tak nak bayar, bertunggak dan sebagainya, pergi directly kepada KWSP atau SOCSO. Sebab mereka ada undang-undang mereka sendiri. So ini bukan bawah purview JTK, ini purview KWSP dengan SOCSO. I see. So Syafiq replied, dia bilang memang bayar kurang happened to me before when I was younger. So that's kalau you've already identified that as an issue, you have to go straight to KWSP. Thank you for the explanation. Okay, thank you. I hope that resolves it. So for the next, anybody saying something? Saya Maslan daripada Maslan. Okay. Ya. Okey, saya Maslan daripada Unity Malaysia. Okey, jadi saya nak tanya, anak saya dia kerja security. Ada tuan tulis dalam chat box kan? Okay. Iya. Tapi tidak apa, teruskan saja. Okey, anak saya dapat gaji sebulan. Masuk bulan kedua, bulan ketiga, bulan empat dia tak bayar. Benda ni saya dah suruh anak saya buat JTR. Ada yang serta yang diorang dapat, tapi ada lagi 3 bulan anak saya dia tak dapat. Itu macam mana? So sekarang ni dia dah dibentikan ke dia masih kerja? Dia kan sudah berhenti sebab kilang tu syarikat security tu dia dah tutup. Okey, kalau dia dah tutup, that means you nak minta
you nak minta gaji lah, means anak you ni, dia nak minta gaji dia yang tertunggak lah, betul? Cik Mazlan? Ya betul. Tapi yang sebulan tu dia dah dapat 1,500. Tapi bulan kedua yang majikan tu dia saja main-main. Okay, macam ni. Cik Mazlan minta anak Cik Mazlan tuntut dekat JTK. Kemudian, tuntut gaji pokok dituntut di JTK. Tapi kemudian anak Cik Mazlan juga kena pergi ke KWSP dan print out dia punya statement dekat mesin, boleh print Tengok statement dia. Kalau KWSP pun tidak dibayar, maka KWSP hendaklah dituntut di KWSP. Si syarikat ni Cik Mazlan, walaupun dia tutup tapi director dia masih hidup kan, masih ada Ya director dia. betul. Masih Ya, lagi. so dia boleh kejar director dia, sebenarnya director dia kena liable So, sebab untuk gaji pokok, anak Cik Mazlan kena pergi JTK, dia ada borang kat situ, isilah borang tu. Kalau dia tak bayar dan majikan dia tak hadir ke mahkamah buruh, maka dia keluarkan judgement lah, minta judgement. Dan lepas tu boleh enforce the judgement lah, just to get the money. Hopefully dia akan bayar lah. Kalaupun dia dah tutup kedai dan sebagainya, dia bayar slow-slow tak apa. Sekurang-kurangnya ada, dan ada perjanjian yang disaksikan oleh pegawai JTK. Dan EPF, dia kena pergi EPF, dia kena tuntut dekat EPF. Sebab tu adalah berlainan department tu. Okey, Puan. Okey, Tapi macam mana? kes tu masih berjalan. Tapi dia masih banyak berdolak-dalik dengan pegawai GTR dekat Shah Alam. Boleh ke saya Pegawai apa? KKR. GTR? GTR dekat Shah JT. Alam lah. Oh, What is GTR? Itu Jabatan Tenaga Rakyat. tenaga rakyat. Apa yang dia berdolak-dalik? Tak, dia punya company tu bila GTR telefon dia, dia kata nanti besok bayar lah, nanti masuk akaun lah, tapi tak masuk-masuk. Tapi kes tu masih jalan lagi. Jadi sekarang ni, yang anak saya ni, dia malas, dia tak tahu pasal undang-undang. Boleh tak saya sokong dia dan pergi bertanya, Puan? Boleh je, tak ada masalah. Boleh, tak ada Boleh, masalah tu. Boleh, tak ada masalah. Dia tak ada masalah, boleh. Susah-susah lah pergi. Okey, dia macam ni lah. Since dia sekarang ni dah ada kes dekat JPP, dia dekat JTK ni. Dia dah panggil ke mahkamah belum, Cik Mazlan? Belum kan? Sudah. Sudah bila dia dah dapat judgement kan ni? Dia dapat judgement cuma sebulan. Yang lagi 2 bulan ke 3 bulan dia belum dapat lagi. Kenapa dia tak dapat? Dia orang macam lambat-lambat kan. Jadi bila lambat, anak saya di list budak-budak. No, the judgement is for 4 months. Judgement tu untuk 4 bulan. Ya. Tapi dia cuma dibayar sebulan, lagi 3 tu dalam judgement tu ada tulis kan? Adalah, tapi anak saya dia tak nak pergi juga. Tak apa. Okey, Cik Mazlan. Okay. Saya ajar dia ni jalan tikus Bukan jalan tikus lah. Cik Mazlan pergi pada JTK, pergi cakap dengan dia dalam judgement tu dah cakap kena bayar pampasan 4 bulan gaji. Sekarang dia baru bayar 1 bulan. Yang 3 bulan ni bila lagi? Kalau you tak puas hati, nanti you akan ni bila dapat judgement ni? Ada dalam baru ni lah. Dalam tahun ni juga. Dalam tahun ni dah ada berapa hari? Saya rasa dalam bulan 5. Bulan 5. Ya. That's already 4 months. Sebab kalau masih dalam 30 hari, saya sarankan pergi buat semakan kehakiman je. Kan? Tapi tak apa, Cik Mazlan boleh je wakilkan anak, tak ada masalah. Sebab benda tak jalan je Mazlan. So pergilah wakilkan anak. Kalau lepas ni Cik Mazlan nak saya wakilkan pun boleh. Saya ni menakutkan orang tau Cik Mazlan. Kalau nak saya pergi takutkan pegawai JTK. Kalau nak, saya ke mana-mana saya pergi, saya takutkan orang kan. Okey, harap itu dapat jawab soalan Cik Mazlan lah. Jadi kalau boleh kita teruskan dulu. Yes. Ya, terima kasih. I think the continuation to Siti Sakti when I asked apa payment not pay full salary 8K tetapi they only bayar 2K 1.5K. Kalau saya boleh jawab, boleh you can actually complain to JPP if I'm not mistaken. Is that correct? Also ada bulan yang tak bayar langsung gaji.
So masih bekerja ke Zati? Kalau masih bekerja, itu sudah namanya pemecatan konstruktif. As constructive dismissal, pergi JPP. The Yes. employer informed and already got the staff agreement to work OT or PH bagi the staff. Ayo, ini orang lain cerita. Okay. Okay, Yes. tadi cerita kontrak dah expired. Okay, gaji tak bayar. Okay. So masa kontrak you still sustaining, still running tu, ada you buat aduan tak dekat JTK? Saya rasa boleh lah. Pergi try buat aduan dekat JTK. So sekarang akta kerja dia dah cover semua orang. So try buat aduan dekat JTK. Kalau tak jalan dia beritahu kita. Nanti kita cari jalan tikus. Okay, next. The next one, ada apa-apa efek tak jika kita beri notis berhenti tapi tak ikut notis period yang ditetapkan dalam kontrak? And yes, please advise which section of the Employment Act express the notice of termination cannot be less than 1 month as the section 12(2) of EA mentioned the notice period only applies to employment contract without termination clause. So this is quite a lengthy one. Soalan ni sebenarnya. Ada apa-apa efek tak jika kita beri notis, this is from Nabila, berhenti. So termination, tapi tak ikut notice period. So I think if I'm not mistaken, earlier than the tetapkan yang di dalam kontrak, you were told to stop your contract before you. Saya pun bingung sikit ini soalan. Saya pun bingung apa soalan ni sebenarnya. Soalan you. Nabila, if you are around, you can clarify via voice because there's quite a bit of questions. If not, I will keep going on with the other questions. For case of Let's go on. abandonment of contract, the employer can give 24 hours notice of termination. From Nurul, Why should they give 24 hours of termination? for case abandonment of contract. Okay, this one there's no further. Yeah. Explain further, please, on this. Yes, so Nurul, I think we need more context for that. And Bramila, okay, this one I think is an interesting one. My employer has been paying salary on 1st of every month all this while, but we got memo recently saying salary will be paid on 7th for subsequent months onwards. Should these changes be accepted? 7 months onward, 7 on the 7th onward. 7th of every month lah. So lambat kena bayar gaji. Apa, 7 is okay because under the law, gaji boleh dibayar up to the 7th of the following month. So kalau dia kata dia bayar on the 1st, tapi sekarang dia nak bayar on the 7th boleh. Dia bayar lebih daripada 7 yang tak boleh. 7 can. Okay. Masih okay. Hope that answers your question. Okay, ini sekiranya lah, ini dari Mr. Nasir Ali. Sekiranya seseorang itu mempunyai KPI rendah dari 5 bulan, apa tindakan yang wajar diambil? Maksudnya wajar diambil as an employer? Oh, Nasir? As an employer. As an employer lah. Ya. Kalau KPI rendah dari 5 bulan. I think for 5 consecutive months, I think this is what he means lah. He means that an employee has been not has performing, underperforming for 5 months. For Apa 5 tindakan yang wajar diambil? I think he has a follow-up question on that. You can put him under PIP, but not as a mechanism to terminate him lah. Betul-betul for you to act him. Okay. And then dia punya KPI tu you kena reset, you kena tengok balik KPI dia. Sama ada KPI dia tu yang menyusahkan dia ataupun you kena discuss dengan dia apa faktor yang menyebabkan dia tak boleh capai. Okay. And Is it because kadang-kadang addition apa dia cakap? Sorry, no, in addition to that, ada someone mentioned juga, do not sign any PIP form lah. Thank you, Shafiq. If they want you to sign, make sure they write an email. Screenshot the email for later. Okay, sorry. Okay, ada lagi. Adakah non-confirmation of employment sama dengan termination? This is from Masri. Non-confirmation of employment, the same as termination. Could be. Yes, could be. Okay. Sebab kalau orang tu tak perform,
kalau dia not confirm because he has not fulfilled his terms of probation, dia memang not suitable for confirmation, therefore they didn't confirm him and they terminated his services due to unsuitability for confirmation. Yes, it That is is possible. Yes. Possible. Cuma majikan tu dia kena, kalau challenge pada employee, majikan tu dia kena prove lah yang dia dah bagi enough training, enough guidance for this probationary employee before coming to the conclusion that he is not performing. Dia tak Okay. boleh lah sewenang-wenangnya cakap orang ni tak perform, lepas tu lepas 6 bulan terus tak confirm and terminate. So dalam confirmation atau probation period tu, dia kena show that they have trained this person, they motivated him, they have given him all the necessary Tools. training and kalau he still fail to achieve his KPI, then they don't confirm him, then it's That is justified lah. termination lah. Kalau tidak, then dia tak boleh sewenang-wenangnya tak confirm. Okay. So thank you. I hope that answers your question, Suri. Back to one, for case abandonment of contract, the employer can give 24 hours notice termination, and it is due to absent 2 consecutive days. Terus employer has conduct the inquiry. Ini dari si Nurul lah. So she mentioned contohnya the employment contract states the oh no, yeah, basically that's what she means. Sorry, I salah nampak. For the case of abandonment of contract, 24 hours notice termination due to absent 2 consecutive days. 2 hari sudah tidak masuk kerja, employee has conduct the inquiry. Okay, bila masa dia conduct inquiry? I think after 2 days, 2 consecutive days. Am I correct on that, Nurul? How do they conduct the inquiry? Are you okay Kalau to you bagi come orang on voice? tak faham. How do they conduct the inquiry? Kalau dia conduct inquiry by letter ataupun by WhatsApp, is it the employee replied that he is not interested to come back? Oh, I think she's on. Hello, Nurul. Hello, Yeah. hi. Yeah. Yes. Actually kita ada WhatsApp and cuba untuk call dia, tapi dia cuba untuk tidak angkat the call lah. And then basically before that pun dia memang ada masalah disiplin, and kita already issue 2 warning letter for him. Oh, I thought you are the employee. Oh, sorry. Okay. Yeah. Inilah, you issue final. Kalau ikutkan section 15, I presume you're in KL, right? So you're under Employment Act. Yep. Kalau ikut section 15 of the Employment Act ni, you kena, okay, you dah buat inquiry in that way is good, but just to tutup case, hantar dia satu surat under section 15 ni to the last known address, either by register or by courier, just to state that we have tried to inquire or we have tried to contact you regarding your your status, whether you're still interested to work or not. So please reply within, let's say, 5 working days or 3 working days. If you do not reply, or if you do not get any satisfactory reply from you, we will consider that you have abandoned your contract of service. So bila you dah tulis macam tu, dia buat bodoh, dia tak ada reply, means you punya tanggungjawab dah settle. So dalam the next month punya payroll ni, apa yang baki-baki due to him, just bayar. Kemudian you kena inform dekat KWSP bahawa orang ni abandon his contract lah. So dah kira tamat lah. Then you can remove him from your payroll. I see. Is it for 24 hours punya notice jugalah? After dia tak reply the inquiry, the letter. It's got nothing to do with the notice. Inquiry is inquiry. Okay. Okay. Yeah. Alright, I understand. hope Thank you that so much. answers your question. And I Yeah. think I'm so sorry to cut this short sebab macam makin mau dekat 2 jam sudah ini, but I think I will go to one last question here on the chat box, and this is a lengthy one dari Fadil. Dalam JD ada escape clause, menerima arahan majikan dari masa ke semasa. How about this? And majikan always give the works to someone while the person who hold the responsibility is not doing the work. Issues prolong, the person who hold the responsibility work normal, enjoy the salary, but no one need to carry her task, become stressed and feel being used, ditindas lah, and so on. What is your advice? Also,
Is it okay if majikan asks the staff to transfer, then give allowance treatment to the one staff but not to the others? Looks biased, then the workers feel there's no equality. What he should do. So this is quite a situational apalah in the workplace. Transfer this- to prerogative of management. Whatever you think is unfair may not be unfair. You should not be looking at what other people are getting. Itu satu Because kalau orang tu kena transfer, maybe you think it's a privilege for that person. So maybe that person has done some work which you do not know. So it is not for us to judge who has done a good job and who has not. Okay, the first question that you asked, I suppose it is about overloading of work. I would interpret that as such. Overloading of work ni, kalau dah terlalu banyak kerja yang diberikan pada you, which is outside the scope of your JD, it is actually unlawful. Okay? Dia sebenarnya workload ni dia tak ada kena mengena dengan salary tau. Dia macam ni Ada orang kata, okay, saya ditambahkan kerja tapi gaji tak naik. Okay, let me tell you this. Gaji you 30,000 sebulan pun, kalau ditambah kerja yang bukan bidang you, yang bukan dalam you punya job description, yang tidak dipersetujui oleh you, pun salah juga. It's not about the salary tau. It's about the suitability of the work. Okay? Now, there are two ways that you can look at this. Kalau you nak tengok benda ni daripada segi daripada segi the management punya prerogative Ada kadang-kadang management dia tambahkan kerja tu untuk test you punya potential. Dia genuine. Apa bezanya? Macam mana you nak tengok majikan tu genuine ke tak? Kalau you ada masalah, you tanya you punya boss, your boss akan kata, tak apa, I can give you extension of time. Okay, I provide you reading materials, resources. Ada masalah, come to me, we discuss. Itu dia open door policy, dia help you, dia support you. Okay, itu dia nak test you punya ability. Tapi kalau dia tambahkan kerja, nombor satu yang bukan dalam bidang you, nombor dua, kerja yang you tak pernah buat, you tak ada skill buat. Dia just longgokkan pada you, and bila you minta extension of time, you minta advice, dia takkan tolong. Dia kata tu pandai-pandai you sendirilah. Kan? You can tengok kat situ red flag dia. Itu beza dia. Jadi yang menindas ni adalah apabila nombor satu, dia punya key point kerja tu bukan kerja you, dan luar bidang you dan luar daripada kepakaran you. Nombor dua, bila you stress, majikan tidak membantu dan tidak memberikan resources, tidak memberikan support. Itu adalah menindas. Jadi apa you boleh buat, penindasan ni pun dia menjurus kepada constructive dismissal ni tuan. So kalau ada macam tu, saya cadangkan you simpan satu rekod, satu kronologi, okay, apa yang telah berlaku, apa jenis kerja yang dilonggokkan pada you tu, dan apa KPI yang dia dah adjust. So kadang-kadang KPI you tu pun dia adjust kepada benda yang impossible for you. Okay, benda macam tu you simpan satu kronologi, pergi JPP minta nasihat. Pada saya ialah constructive dismissal. Tu pemecatan secara konstruktif. Dia slow dia nak buat you pressure supaya you sendiri yang resign. Padahal sebelum ni kerja you okay je, tak ada masalah. So itu dah menjurus kepada constructive dismissal. Sila pergi JPP untuk mendapatkan nasihat. Okay, ada lagi soalan lain? I hope this answers your question. Saya rasa itu sejak because of the time that we have now. Lagipun ada banyak yang questions that I think have been covered. Kalau tidak, mungkin you can drop an email to us or Puan Tahira. And last but not least, I want to ask kalau boleh share the slides to the participants lah. Is that okay with you, Puan Tahira? You can share the recording lah, but not the slide. Okay. Slide tu kita boleh So, jual property. yes. Ada satu tadi seseorang ada tanya saya, pas inequality of notice period tu dekat section mana? Sorry, saya terlupa dah jawab. Section 12/2 Akta Kerja. Ya. Jangan malas membaca akta. Sila baca rajin-rajin. Okay, hope that answers your question. Alright, so as as a reminder, kita tidak akan share ini slides kepada siapa yang sudah ada tanya tadi.
because we want to make sure that this is intellectual property of Nasara Consult and of Puan Tahira. But we can share this recording. So saya harap ini recording pun boleh membantu kamu in the future apabila kamu ada apa-apa mau ingat balik. Ataupun in terms of contacting Puan Tahira or us, kita Serata, you can always drop an email, follow our socials. Saya rasa itu sajalah. Saya harap kamu semua dapat. Minta maaf ya, kalau yang minta nombor telefon saya memang takkan bagi. Because we don't contact business by phone by email, yes. So you channel everything, sebab jangan serabutkan kepala. Channel everything to Serata akan bagi tahu kat saya. Boleh. Thank you so much. Yes, so once again, terima kasih kepada semua yang sudah meluangkan masa untuk bersama kita Serata pada hari ini yang biarpun cuti 16 hari bulan September, Hari Malaysia. One, I just want to say yes, thank you to all of you saying thank you in the comments. Terima kasih. Tapi a big thank you goes to Puan Tahira for sharing her knowledge, for sharing her experience, and actually this is consultation that needs actually paid for lah. So kamu semua sangat bertuah juga dapat tanya soalan-soalan kamu, dan harap ada juga penjelasan lah tentang hak sebagai pekerja. Biarpun kita di sini di Sabah still under the Sabah Labour Ordinance dan ada banyak-banyak provisions yang kita harap akan dapat as setaraf dengan Employment Act, ataupun better we hope that we are more informed, ada kesedaran yang lebih tentang hak-hak, dan jangan sesekali accept the things dan kau rasa yang tidak ngam. There are people that you can go to, agencies that you can approach, dan berani untuk menanya soalan-soalan yang kamu pun tidak sure. We are here Serata and here in Sabah, and biarpun we are still learning also, even when it comes to JPP, Jabatan Perhubungan Perkhidmatan, kami pun sedang belajar juga. Jadi sama-samalah kita memberi kesedaran kepada semua lah, bukan saja sekadar untuk employers, tetapi sebagai pekerja. So with that, I hope all of you had a great session, dan mungkin next time kita akan buat lagi yang lebih ada topics lah. Tetapi ini pun sudah banyak. And I hope all of you have a great weekend. Di mana kamu semua, please stay safe. Selamat Hari Malaysia, and thank you so much for tuning in. Yes. So thank you, and clap to everybody. Yeah, we will send the recording. Dan yalah, itu saja. Thank you to all of you in the comment section saying thank you and joining Serata and Nasara Consult with Puan Tahira. Ya, nak mengajak mengopi tu around KL boleh lah. Okay, selamat Hari Malaysia. Yes. Thank you very much. Yes, thank you. Okay.